Soft tissue injury, muscle knot, muscle cramp, PID, kyphosis, scoliosis, itu adalah antara terma-terma perubatan berkaitan sakit belakang. Tapi, apakah itu semua? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Dr. Ikram. Pada video kali ini, saya akan kongsikan berkenaan sakit belakang, iaitu berkenaan punca-punca dan penyebab dan juga rawatan dan bagaimana cara mengatasi sakit belakang. Jom kita saksikan. Sakit belakang adalah sakit yang bertumpu di sekitar kawasan tulang belakang dan kebiasaannya ia akan makin bertambah sakit sekiranya seseorang itu mengangkat barang, bergerak, berdiri ataupun membuat apa-apa aktiviti fizikal. Sebenarnya terdapat banyak sebab kenapa berlakunya sakit belakang ini. Yang pertama iaitu penyakit berkaitan otot ataupun sendi. Keadaan pertama iaitu muscle knot. Muscle knot itu bila otot itu tergeliat dan tersimpul. Kalau kita rasa di permukaan kulit, ia akan ada satu bahagian yang sedikit keras berbanding otot yang lain. Nak ringkas, dalam bahasa Melayu kita panggil dia sebagai urat tersimpul. Yang kedua iaitu muscle cramp. Muscle cramp ini adalah satu keadaan di mana otot itu akan kejang dan keadaan sakit mungkin berlaku. Manakala soft tissue injury adalah di mana keadaan otot itu terkoyak disebabkan keadaan yang cedera ataupun trauma dan otot itu akan mengalami keradangan. Benda ini terjadi biasanya disebabkan oleh kecederaan semasa sukan ataupun aktiviti fizikal yang berat. Yang tadi adalah penyakit berkaitan otot. Yang kedua pula ialah penyakit berkaitan tulang. Pertamanya fracture. Fracture adalah di mana keadaan tulang belakang itu patah dan ia seterusnya akan menyebabkan sakit di belakang. Seterusnya iaitu PID iaitu Prolapse Intervertebral Disc. Ianya adalah satu keadaan di mana pelapik yang berada di antara dua tulang belakang ini telah keluar daripada tempat asal. Benda ini, pelapik ini sepatutnya berada di tengah-tengah tapi ia terkeluar daripada tempat asal dan benda ini akan menyebabkan sakit kepada individu tersebut. Berkaitan tulang juga, keadaan di mana scoliosis ataupun kyphosis juga boleh menyebabkan sakit. Ia adalah satu keadaan di mana keadaan tulang itu condong dan sengit daripada center tulang belakang. Dan lama kelamaan, pesakit yang mengalami scoliosis dan kyphosis ini akan mengadu sakit kepada doktor. Keadaan yang lain ialah seperti kanser tulang dan osteoporosis. Yang ketiga iaitu penyakit yang disebabkan oleh organ dalaman yang bermasalah. Dan bila organ dalaman ini terjejas, ia akan menyebabkan sakit di bahagian belakang. Contoh yang saya boleh ambil, sekiranya berlaku masalah di bahagian pelvik, ia boleh menyebabkan pelvic inflammatory disease. Sekiranya berlaku masalah di bahagian buah pinggang, penyakit batu karang adalah salah satu contoh yang boleh mengakibatkan sakit di bahagian belakang. Tapi, ada juga keadaan tertentu ataupun faktor risiko yang boleh menyebabkan berlakunya sakit tulang belakang. Yang pertama iaitu umur. Mereka yang berusia akan mengalami keadaan tulang ataupun otot yang sedikit lemah dan kurang anjal ataupun kurang tegang. Keadaan ini menyebabkan mereka yang berusia lebih terdedah kepada sakit belakang. Yang kedua iaitu obesiti. Keadaan berat badan yang berlebihan akan menambahkan beban di bahagian belakang badan. Jadi ini seterusnya menyebabkan sakit di belakang. Ketiga, tugas-tugas yang berat. Sesiapa yang membuat aktiviti fizikal lebih daripada biasa akan cenderung untuk sakit, di mana badan itu tidak berapa kuat untuk menanggung bebanan dan akan mengakibatkan sakit di belakang. Yang keempat itu sedentary lifestyle, di mana kerja seharian lebih berada di tempat duduk. Mereka akan duduk di meja sepanjang hari dan ianya boleh mengakibatkan postur yang salah dan ditambah pula dengan keadaan kerusi yang tidak selesa akan menyebabkan seseorang itu rasa sakit belakang. Yang kelima iaitu kehamilan, pregnancy. Ramai wanita yang sakit belakang semasa hamil. Ini adalah kerana mereka membawa beban iaitu bayi dan bila bayi itu bertambah berat, mereka akan terpaksa membongkok sedikit apabila berjalan. Lama-lama keadaan ini menyebabkan sakit belakang mungkin berlaku.
Seharusnya, semua sakit belakang yang berpanjangan perlu berjumpa doktor bagi mengetahui apakah punca sebenar terjadinya sakit belakang itu. Dan rawatan ataupun ubat-ubatan yang akan diberikan adalah berdasarkan penyebab berlakunya sakit itu. Saya ambil satu contoh kat sini, iaitu sakit belakang disebabkan otot ataupun sendi. Apa yang boleh dilakukan ialah pertamanya, rehat yang cukup bagi memastikan proses pemulihan itu berjalan lancar. Dan sekiranya sakit, boleh makan ubat tahan sakit. Sakit yang biasa-biasa, boleh makan paracetamol sahaja. Ataupun jika skala sakit itu agak kuat, boleh makan ubat sakit di dalam kategori NSAID. Boleh juga sapu ubat di bahagian tersebut. Dan juga boleh lakukan stretching, iaitu regangan secara minima di bahagian belakang. Sekiranya rawatan awal yang diberikan tadi tidak berkesan, biasanya doktor akan merujuk kepada klinik pakar ortopedik. Di sana, rawatan dan siasatan yang lebih terperinci akan dilakukan bagi memastikan apakah punca dan penyebab berlakunya sakit belakang. Sebelum saya akhiri video ini, saya akan berikan beberapa langkah pencegahan bagi mengelakkan sakit belakang. Yang pertama iaitu mengenai postur badan, kedudukan badan. Kedudukan badan ini mestilah betul, sama ada, tak kisah sama ada berdiri ataupun duduk ataupun semasa mengangkat apa-apa berat. Postur yang betul akan mengelakkan berlakunya sakit belakang. Yang kedua, kalau buat aktiviti fizikal, berpada-padalah, dan kalau aktiviti fizikal itu terlampau ekstensif, berehatlah yang cukup. Yang ketiga, sekiranya anda mengalami berlebihan berat badan, cubalah untuk kurangkan berat badan. Ini adalah kerana sekiranya fizikal seseorang itu berat, ia akan memberi bebanan di bahagian belakang. Jadi, antara salah satu langkah pencegahan ialah mengurangkan berat badan, yang seterusnya akan mengurangkan bebanan di bahagian belakang badan. Dan yang keempat, bagi wanita yang telah menopause, dapatkan kalsium dan zat yang cukup bagi mencegah osteoporosis. Saya rasa sekian sajalah buat kali ini. Sekiranya anda rasa video ini bermanfaat dan berguna untuk anda boleh tekan like kepada video ini dan subscribe kepada channel ini. Last sekali, saya ucapkan terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.